lah. Test. Okey, dengar. Kembali ya. Tadi hampir putus. Okey. Dengar tak? Clear tak? Jelas? Tolong bagi komen saya. Jelas ke dengar ke suara saya? Clear atau jelas? Boleh? Clear tak? Bukan, tadi dah habis masa sejam. Clear? Okey, terima kasih Din. Terima kasih. Alah, sayang Din. Terima kasih Din. Setia. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi bila saya buat program bersamamu 2005 dulu sampai 2010, 5 tahun tuan-tuan. Jadi memang perjalanan ini terpaksa masuk ke ladang sawit koko banyak. Jadi tanggung beras, lepas tu bawa makanan, saya ada gambar-gambar video. Sebenarnya nak upload juga gambar-gambar lama tapi tak maulah, pasal tak jadi isu pula kan. Sebenarnya bukan nak upload ni sebab nak mengimbau kembali kerinduan tu. Jadi boleh tengoklah kenangan dan kisah saya ni saya ada abadikan dalam majalah Solusi terbitan Telaga Biru tahun 2010, edisi yang ke-10. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak bagi tahu kami ada lebih kurang 4 atau 5 kru je, dan makin lama permulaan sikit. Lepas tu dana sumbangan makin besar, menyebabkan kami kru yang berminat untuk program saya bersamamu, macam mana Ustaz Ebit buat 2005 saya buat. Perjalanan pertama 40 km masuk dalam ladang sawit tu, macam saya cerita tadi, tiba-tiba jalan terputus. Sebab di sana sallallahu alaihi Muhammad, saya tak tahu nak gambarkan. Kami masuk dengan van dan juga dengan Navara dan juga Frontier masuk nak bagi sumbangan. Dalam tu ladang sawit tu hanya ada 3 rumah saja. Boleh bayang, dalam ladang yang sebesar 3 rumah nak pergi cari. Kita pergi sampai sejam, 2 jam, 1 jam setengah, 2 jam setengah perjalanan hanya nak pergi bagi untuk 3 rumah tu. Dan ada satu orang pelajar saya, dia ni kerak ponting sekolah. Bila kerak ponting sekolah, jadi kita cek lah kedatangan kenapa selalu ponting. Rupanya dia lelah, penyakit asma lelah, sebab tu dia kerak ponting. Saya pun cek lah kenapa ada penyakit asma. Rupanya pelajar ni yang menyebabkan dia penyakit asma, dia kena jalan kaki hampir boleh berapa kilometer, dekat setengah jam, hampir setengah jam daripada rumah dalam sawit nak keluar ke jalan besar menunggu van. Jalan kaki nak pergi sekolah pukul 5 pagi dah keluar lah. Jalan seorang-seorang. Kalau dia dua beradik. Jalan, lepas tu patah balik pula. Sebab bila nak balik sekolah. Bila keadaan dia macam tu, dia seorang je perempuan sulung. Dalam ladang sawit ni boleh bayangkan di antara sepadan Lahad Datu dengan Sandakan. Jadi menyebabkan bila dia macam tu, jadi mungkin kepenatan sebab jalan kaki 20 minit, 25 minit. Jadi kami tak tahu, cikgu-cikgu seorang pun tak tahu. Jadi menyebabkan cikgu-cikgu lama pun tak tahu. Saya waktu tu guru baru. Jadi saya lah guru pertama yang sampai rumah dia. Dia kata, Ustaz dalam ramai-ramai guru yang mengajar saya selama ni, Ustaz lah orang pertama yang sempat sampai rumah saya, yang tahu rumah saya di mana. Saya sampai tu dengan tanggung beras, dengan tuan pengetua, masuk dengan bertali leher, dengan berpeluh ni. Bulan puasa ni, bulan pukul 3, pukul 4. Masya Allah, dengan menangis dan menitis air mata, dengan hujan di bawah, hujan di atas. Tak tahu nak beritahu rumah dia macam mana. Rumah dia tu hanya, di situlah ruang tamu, di situlah toilet, di situlah tempat tidur, di situlah tempat makan, segala-galanya di situ. Patutlah dia ada asma sebab dia terpaksa jalan kaki selama 2 setengah jam hampir jalan kaki nak ketunggu bas saja. Jadi inilah penderitaan yang kita duk buka puasa sedap, lena, elok, cantik. Rupanya ada orang yang tak lena. Kita kenyang, alhamdulillah, ada orang yang tengah berlapar. Ada orang yang tidak ada istilah buka puasa. Bagi dia berpuasa tidak ada istilah buka. Puasanya sentiasa tertutup, tidak buka. Sebab apa? Puasa tak ada makan. Pukul 7 tak ada makan, 7.30 tak ada makan, 8.30 tak ada makan. Maksudnya puasanya tidak pernah berbuka. Dia bersambung, tak tahu pukul berapa stop. Ada orang dia berpuasa di dunia, dia berbuka di syurga. Maksudnya apa? Orang yang meninggal dalam bulan puasa, Allah ampun dosa, dia meninggal sebelum buka puasa. Dia berpuasa di dunia, dia bersahur di dunia, tapi dia berbuka di syurga. Amin ya rabbal alamin. Ini hebat. Jadi bila berbalik cerita saya tadi, apa yang Ustaz Ebit buat sebenarnya, ada yang nak berbicara? Boleh?
Jadi apa pelajar apa tu sekarang? Okey, pelajar tu saya ingat namanya Sumarni tingkatan 5. Jadi saya bagi semangat kat dia, saya bantu dia. Saya daftarkan dia masuk asrama. Lepas tu bila dia tahu dia macam tu, masuk asrama. Lepas asrama tu lah baru nampak dia sihat, dan alhamdulillah dia antara pelajar yang bagus dan mendapat keputusan yang baik setelah saya masuk ke dalam asrama. Dia tak pulang kaki jalan kaki. Satu lagi kisah, seorang pelajar, saya pergi rumah dia bagi bantuan, dia jamu air suam. Sekejap, siapa yang minta lagu tu Ustaz lah? Ada orang minta lagu pula. Lagi kalau tak tunaikan permintaan lagi, ada orang tu menangis. Jadi lagi kita tunaikan lah. Okey, saya pergi rumah dia, nak cerita, sambung cerita boleh eh? Ni cerita ni Lahad Datu ni, sempan tambah dulu. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila ya. Aman. Cucuk Ustaz bateri. Cucuk bateri eh? Okey, jadi ada seorang pelajar ni, saya pergi rumah dia, bagi bantuan. Rumah dia ni, rumah yang Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, yang saya tak tahu nak cakap macam mana. Dia macam susah nak sampai, memang terpaksa melalui jalan air longkang. Rumah dia dekat Kampung Paya, kawasan Paya Sawit. Sawit ada Paya. Lepas tu apa nak buat? Okey, boleh dengar clear? Dengar jelas tak? Saya cabut mic ni. Boleh? Okey. Jadi bila saya sampai rumah dia ni, okey, rumah dia ni macam tadi juga, dia kata ustaz begini Ustaz, saya sangat malu membawa ustaz, bukan tak mau bawa ustaz pergi rumah, tapi sepanjang saya belajar, sepanjang saya student di belajar, tidak ada orang cikgu pun yang nak datang rumah saya. Tiba-tiba ustaz mau datang rumah. Dia kata apa perasaan saya? Saya tak dapat gambar. Saya bukan tak mau bawa ustaz, saya malu sama ustaz, takut ustaz tak dapat terima kenyataan inilah rumah saya. Tapi disebabkan ustaz lah orang pertama yang saya kenal, yang saya belajar Al-Fatihah dan saya belajar solat dengan ustaz, maka saya korbankan malu saya, maka saya bawa ustaz. Maka saya follow dia. Saya waktu follow tu dah berdebar dah, sebab ini rumah pertama pelajar yang saya sampai di tempat Lahad Datu. Bila masuk, yang pertama dia kasih keluar, dia jamu saya apa? Air suam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia jamu dekat saya air suam, tidak ada biskut, tidak ada apa-apa. Saya bukan nak cerita kita dimat, tapi nak bagi tahu, tengok, nampak tak kat sini. Pelajar tu dia nak raikan ustaz yang datang sebagai tetamu, tetapi saya ingat ustaz panggil saya Aman. Nama saya Aman ke? Apa tu? Siapa nak? Cik Preman. Dia nak jamu saya dah menangis, air mata saya bercampur dengan air mineral yang dijamu oleh pelajar tadi. Nak beritahu kata apa? Dia tak mampu, tapi dia tetap nak meraih tetamu yang bernama guru ni. Akhirnya yang ada hanya air mineral. Air mineral tu saya minum, tersedak-sedak, bukan tersedak sebab ni. Sebab apa? Tersedu-sedu. Ya Allah. Saya rasa ya Allah berdosanya diriku sebab saya ada lagi orang yang sesusah macam ni. Ada lagi sejak pada situlah saya macam, time saya beringat, time saya nak makan, saya akan kontak budak tadi sebab takut dia tak makan. Dia ada 7 orang pelajar, 7 adik-beradik. Saya akan ambil dia, saya akan bagi dia makan. Saya takkan makan sebagaimana dia tak makan. Jadi itulah antara pelajar ni, antara yang rapat dengan saya jugalah. Banyaklah episod. Kalau nak cerita ni memang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang memang tak tergambar. Itu kisah yang kedua. Kisah lain, ada seorang pelajar, saya buat macam inilah berprogram bantuan. Satu kelas, semua dah pindah rumah dia. Tiba-tiba ada seorang pelajar. Nama pelajar ni Aisyah. Tak apalah saya sebut nama dia sebab dia dah berjaya lah. Dia dah sama master PhD ke apa pelajar. Cerita ni berlaku pada tahun 2000, lebih kurang hampir 15 tahun dah. Pelajar ni semua dah berjaya dah. Semua dah masuk universiti, semua dah pandai-pandai. Semua rumah pelajar yang saya pergi ni, semua dah dapat degree. Alhamdulillah, Allah izin. Saya ada yang saya lantik jadi PA saya. Pelajar-pelajar susah ni, saya lantik jadi PA, jadi pembantu saya bagi makan, saya bagi gaji, allowance yang membantu saya di sana dulu walaupun masih belajar. Jadi dengan itu semangat, motivasi, maka dah lepas mungkin bangga lah aku rapat dengan ustaz. Jadi dengan itulah mereka bermotivasi untuk terus belajar. Akhirnya majoriti yang pelajar yang apa yang miskin, yang susah yang saya bantu ni semua masuk universiti, semua berjaya, sekarang dah berkarier dan berkerjaya masing-masing lah. Okey. Ini kisah di Sabah.
Ni di Sabah je. Malam ni kita kasih layan orang Sabah je. Sebab poin saya ialah kita nak menceritakan pengalaman saya, apa yang sedang dirasai oleh Ustaz Ebit. Benda tu saya rasai 5 tahun di sepanjang saya berada di Datu, Tawau, Sandakan, itulah sekitar di Pantai Timur yang saya buat. Jadi bantuan yang kami bawa ni, ada satu pelajar ni, dia bilang, Ustaz, saya tak mau Ustaz datang rumah saya. Tiba-tiba dia menangis. Saya bilang, Ustaz Aisyah, Ustaz minta maaf lah kalau tidak mengizinkan, tak payah. Ustaz pun bukannya mau memaksa, saja mau kenal kasih keluarga, saja mau kenal keluargamu. Jadi saya ringkaskan cerita, esok dia datang, waktu pagi-pagi, Ustaz, hari ni datang rumah saya, dia excited nak saya pergi rumah dia, sedangkan semalam, dialah yang paling tak mau saya pergi rumah dia. Jadi saya cuba mencari jawapan. Kami pun pergi, pelajar-pelajar yang lain, ikut ada yang naik basikal dan seumpamanya. Rumahnya waktu ni memang agak dalam juga. Dia terpaksa merentasi ladang sawit juga. Jadi bila sampai 40 minit jugalah daripada kawasan sekolah saya tu, ringkaskan cerita. Bila sampai, saya nampak ayahnya. Ayahnya bilang, ayahnya keluar. Ustaz, tolong jangan bawa naik budak-budak, pelajar Ustaz ramai-ramai. Sebab rumah kami tak boleh menampung 10 orang tu pun dah ramai. Saya dah rasa lain lah. Dia kata apa? Ustaz, jangan bawa naik ramai-ramai di atas rumah kami sebab kami takut-takut tak mampu menampung. Pelajar waktu tu yang ikut saya, tak silap saya dalam 8 orang untuk kru nak angkat beras semua ni kan. Aisyah ni duduk dalam rumah. Jadi saya kata kat pelajar, kru saya, kamu semua duduk kat bawah, biar Ustaz seorang je naik. Saya pun naik. Bila naik, Masya Allah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ayahnya buta. Pelajar ni. Okay, poin pertama. Saya cuba dapat jawapan. Kenapa dia tak mau bagi saya pergi rumah dia sebelum ni? Dia malu, dia kata. Rupanya, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, semua pelajar kelas dia tak tahu kisah hidup Aisyah ni. Sebab dia duduk asrama sebelum tu kan. Jadi manalah orang nak tahu kisah hidup dia. Di rumah dia pun jauh. Jadi orang tak tahu dia ni rupanya ayahnya buta. Kawan semua tadi tengok, tiba-tiba Aisyah ni duduk dalam dapur kan. Saya naik. Bila saya naik duduk sembang dengan ayah dia, kawan-kawan tadi, anak-anak murid saya yang lelaki, duduk dengar saya sembang rancak dengan bapak dia, semua tak tahan. Sebab ni, semua nak tahu kisah Aisyah ni, semua pakat naik. Padahal tadi ayah dia tak pergi naik sebab takut runtuh. Tuan-tuan boleh bayang, rumah dia 10 orang naik pun dah bergoyang. Jadi kami naik juga. Saya tawakal je waktu tu sebab dia pernah dengar cerita. Tengah-tengah sembang, tiba-tiba ada seorang wanita bawa pulang ayam untuk jamu dekat saya. Waktu ni bukan bulan puasa lah. Sebelum puasa. Jadi bila kami nak jamu saya dengan air teh-o tu, yang roti pak sagi, tahu roti pak sagi? Roti keping tu. Tiba-tiba ada seorang wanita keluar, dia keluar kan, bersama dengan Aisyah pelajar tadi. Maka tangannya macam ni. Macam mantan tangannya, mana ustaz, mana ustaz, mana ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Sorry silap, saya tersilap. Ayahnya buta. Mak dia yang keluar. Mak dia bawa air tu, dia nampak kat saya. Lepas tu dia kata apa? Dia pergi isyarat macam tu. Maksudnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, mengimbau sungguh nostalgia ni. Bapaknya buta, macam ni. Bapaknya buta, maknya bisu. Allahu akbar. Bayangkan, waktu tu apa yang berlaku. Semua pelajar ni datang, yang lelaki ni peluk saya. Yang perempuan ni peluk Aisyah. Kami boleh kata 10 minit. Rumah tu hanya dihiasi dengan air mata. Saya tak mampu bercakap. Kami semua menangis. Yang tak menangis hanya mak dengan ayah dia saja. Tak menangis. Dua-dua ni cekat. Dua-dua ni masih lagi ceria. Saya kata, ya Allah, apa kekuatan yang mak dia ada ni, sehingga kan mereka dua tak menangis. Kami semua dah menangis. Ada seorang lagi cikgu yang follow saya waktu tu. Jadi saya pegang kawan-kawan, ya Allah, saya kami minta maaf Aisyah. Kami tak pernah tahu kisah Aisyah macam ni. Kami tak pernah tahu mak Aisyah bisu. Kami tak pernah tahu ayah Aisyah buta. Jadi ini antara kisah yang saya rasa mendekatkan. Jadi kalau kita tak turun bantu program macam ni, kita takkan mengenali insan-insan yang berduka di saat kita suka, menangis di saat kita ketawa, dan lapar di saat kita kenyang. Jadi inilah antara poin-poin yang boleh saya kongsikan. Inilah program-program saya dulu sepanjang 5-6 tahun. Tak apa, kita akan saya akan kongsikan benda ni sikit demi sikit, bersiri-siri lah untuk malam-malam yang akan datang. Okey? Cukuplah. Jadi apa yang Ustaz Ebit rasa, sebenarnya saya pun dah rasa lama dah.
Dan itulah sebenarnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kadang kenapa Allah buat orang susah? Tahu tak? Apa? Cuba fikirkan. Kenapa Allah buat orang susah hidup ni? Kenapa kadang Allah buat orang susah duduk keliling dekat dengan kita? Sebenarnya Allah tahu solat kita tak cukup, Allah tahu puasa kita tak hebat, Allah tahu taubat kita tak ada, Allah tahu dosa kita banyak. Bila Allah tahu kita lemah dalam bab-bab nak masuk syurga ni, tak nampak jalan kan, solat apa semua lebih kurang je kita ni, maka Allah buat orang miskin, Allah buat orang susah, Allah buat orang yang memerlukan. Supaya apa? Sengaja Allah buat macam tu supaya bila kita pergi bantu, itulah point kita nak masuk syurga. Maksudnya apa? Modal nak masuk syurga ialah orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jadi kadang-kadang Allah menghadirkan seseorang pada kita sebenarnya ada tujuan, ada sebab. Jangan kita mudah-mudah untuk mengabaikan seseorang, sebab kadang-kadang seseorang tu yang buat baik dengan kita, dia doakan kita, dia cakap baik-baik, maka sebenarnya Allah sedang buat baik dengan kita. Jadi jangan abaikan seseorang yang sedang buat baik dengan kita. Sebenarnya Allah sedang buat baik dengan kita melalui orang lain. Maka orang lain itu adalah punca dan tiket kita nak masuk syurga. Modal nak masuk syurga ialah orang. Itu je punca. Okey, sebab apa? Sebab kita ibadat kita tak hebat. Lainlah kalau ibadat kita hebat macam tasawuf, macam alim ulama, depa tak apa, depa memang dah tip-top punya tahajud. Kan? Kita hanya terkejut, terkencing, tidur balik. Tahajud kita tak ada. Jadi Allah buat orang-orang yang baik, orang-orang yang susah untuk kita bantu. Ada lah sebab nak masuk syurga. Boleh? Macam itulah kisah dia. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Din. Jadi Din super ni Din gegang. Banyaknya Din. Okey, ada apa nak tanya? Nak nyanyi lagu apa malam ni? Sekejap, kalau nyanyi ni kita kena masuk. Kita nyanyi lagu Wira-Wira boleh? Wira Negara boleh? Sekejap ah. Nyanyi lagu ah. Bismillah. Sekejap. Okey, ada soalan? Sallallahu alaihi Muhammad. Saya berada di kawasan gelap. Nampak tak? Ya, saya mengajar di Lahad Datu dulu. Lagu apa mau? Hukum kencing berdiri. Siapa yang hukum kencing berdiri, maksudnya kena sunat sekali lagi. Boleh? Kau tu. Kucing tu mana? Jawab soalan tak? Hukum kencing berdiri, kita sunat dia sekali lagi. Okey, kita nyanyi sebuah lagu, Pulau Persinggahan. Okey, boh. Layan. Okey. Pulau Persinggahan. Bismillah, cepat. Lampu kan? Timik ada. Oh, tu. Boleh. Boleh tak? Kau satu-satunya. Wira Negara. Kita bagi lagu sedih lah ni. Lagu pulau. Okey. Bukan merah. Merah. Ambil lampu. Okey, boleh? Nampak jelas kan? Okey, lagu pulau. Okey, lagu pulau ni lagu yang sangat menyayat hati. Saya cipta lagu ni. Lagu apa yang latest Ustaz hafal? Lagu Aisyah lah. Tapi kita bagi lagu pulau lah. Lagu pulau ni sebab ramai yang follow juga. Bagi lagu budak muda sikit. Ya, lagu semasa saya berada di Lahad Datu. Sebenarnya lagu ni saya buat, saya cipta lagu ni di atas bot. Amal permit lagu, permit lampu. Tarik macam ni. Okay, lagu ni sangat menyayat hati juga. Lagu ni tercipta pada tahun 2008 ketika saya program di Pulau Sebatik. Pulau Sebatik ni pulau yang tidak ada elektrik tau. Dia pakai generator. Memang sangat sayu juga. Cerita ni pun panjang juga. Jadi saya ada bantuan 4 hari 3 malam. Saya belajar bahasa Bugis di sana. Pulau ni pulau yang dia ada sempadan Malaysia dengan Indonesia. Kalau pergi pulau tu tak perlu immigration. Jalan kaki je. Sedang-sedang kita dah masuk Indonesia. Nak pergi ke pulau ni 1 jam setengah naik bot. RM6 daripada JT Tawau. Jadi program dakwah saya di sana. Sallallahu alaihi Muhammad. Ambil bateri. Jangan tahu. Okay, apa tadi? Jadi program bantuan di saya di sana bersama orang kampung. Jadi mengajar lah.
lagu ni lagu yang motivasi. Saya pun mungkin pernah down, pernah penat sebab berdakwah di sana. Jadi apa yang Ustaz Ebit rasa, saya pernah rasa. Jadi saya bawa diri daripada Lak Datu ke Tawau ni, ke pulau ni untuk mencari kekuatan. Jadi untuk mencari kekuatan, jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, akhirnya saya jumpa kekuatan tu atas bot. Saya buat lagu ni di pulau dan sepanjang 3 hari saya di sana, maka terhasillah lagu ni. Jadi lagu ni sebenarnya lagu untuk orang yang bersedih, lagu orang yang pernah down, lagu orang yang pernah kecewa, lagu orang yang sangat rindu sesuatu. Kepada pemain bola, lagu ni sesuai untuk orang yang rindu bola sepak. Kepada yang rindu perjuangan, yang rindu benda-benda baik. Jadi siapa yang pernah down, siapa yang pernah kecewa, siapa yang pernah down dalam hidupnya, jadi sesuailah lagu ni insya-Allah. Jadi jom kita layan Pulau Persinggahan. Bismillah. Boleh ya? Di pulau persinggahan ini, aku terus mencari sinar ketenangan di celah kehidupan ini. Di pulau persinggahan ini, aku terus jejaki cahaya kedamaian di samar malam yang bertepi, berlabuh di muara ini, terlangkar sejuta memori yang terus bersemi di hati sanubari. Ku biar hati berbicara, membisik di gelap jiwa, seiring kita berirama. Oh setenang ombak bergelora, di pulau persinggahan ini, aku terus berhenti. Sinar kudus ilahi bertamu di ruang hati, tersingkap agungnya ilahi, rahasia tersembunyi di balik dalam ini, merungkai rasanya di hati. Ya Allah, kami pernah jatuh ya Allah, maka Engkau angkat telapak tangan kembali. Kami pernah tewas ya Allah, maka Engkau menangkanlah hati dan jiwa kami ya Allah. Ya Allah, kami pernah lupa ya Allah, maka Engkau ingatkanlah kami ya Allah. Ya Allah, kami pernah jauh, maka Engkau dekatkanlah kami ya Allah. Persinggahan ini, aku terus berhenti. Sinar kudus ilahi bertemu di ruang hati, tersingkap agungnya ilahi, rahasia tersembunyi di balik alam.
merungkai rasanya di hati di pulau persinggahan ini. Aku terus cinci sinar ketenangan abadi di pulau persinggahan ini. Oh janganlah rebahku, bangun kembali. Oh janganlah tangisku, bersedih-sedih. Dalam rebahku, bangun kembali. Dalam tangisku, tersenyum sendiri. Okey. Okey, cukup lah. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah minta maaf salah silap. Sehingga bertemu lagi dalam siaran dan episod yang akan datang. Terima kasih kepada yang follow daripada awal tadi. Saya bersama dengan Mamat Putih, Juara Maharaja Luwak Mega. InsyaAllah kita bertemu dalam siaran yang akan datang. Minta maaf salah silap. Selamat bersahur. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahr Ramadana. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku semayang. Saja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu Ramadan kerana Allah Ta'ala. Selamat bersahur, selamat menunaikan ibadah puasa. Doa untuk saya, doa yang baik-baik. Jangan tinggal tarawih, jangan tinggal tahajud. Aqul qawla hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang menonton dan bersama malam ni. Bye-bye. Ada, okay. Bye. Sweet dream. See you. Good night. Kepada orang, okay, kita ucap terima kasih dulu kepada orang Balik Pulau yang pertamanya, kepada orang Bertam, turun sikit kepada orang Seberang Jaya, kepada orang Kedah, kepada orang Simpang Empat, orang Sungai Petani, special malam ni. Terima kasih sudi bersama. Okay, sweet dream of me. Amin ya rabbal alamin insyaAllah. Okay, terima kasih. Bye-bye.